Perkembangan sejarah alam Melayu. Sejarah alam Melayu mempunyai 5 fasa terpenting. Bermula dengan zaman prasejarah yang terdiri daripada zaman Paleolitik, Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Di mana zaman ini, aktiviti pertanian dan penternakan menjadi aktiviti utama masyarakat pada zaman ini dan mereka turut mengamalkan sistem berpindah randah atau lebih dikenali sebagai nomad untuk meneruskan kehidupan seharian. Yang kedua, zaman kerajaan purba. Antara kerajaannya adalah Kerajaan Langkasuka, Kerajaan Kedah Tua, Kerajaan Gangga Negara dan Kerajaan Cehtu. Zaman kerajaan purba ini bermula seawal abad kedua di mana kerajaan-kerajaan awal ini mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan keturunan ataupun tradisi serta mengamalkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Yang ketiga, zaman Kesultanan Islam. Pada zaman ini, ramai pendakwah dan pedagang telah datang membawa ajaran Islam sekaligus mengislamkan ramai masyarakat termasuk Sultan. Bermula daripada peristiwa ini, banyak kerajaan Islam telah wujud, antaranya Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang terkenal sekitar abad ke-15. Kedatangan pedagang-pedagang dari pelbagai benua telah menyebabkan berlaku pertembungan budaya di antara benua yang memberikan kesan kepada budaya dan adat setempat. Yang keempat, zaman penjajahan. Tanah Melayu telah dijajah bermula tahun 1511 sehingga tahun 1957 oleh 3 kuasa asing yang berbeza iaitu Belanda, Portugis dan juga British. Kedatangan penjajah telah mencorakkan sedikit sebanyak budaya setempat yang berlatar belakangkan budaya barat yang masih kekal diamalkan sehingga kini. Yang kelima, zaman kemerdekaan. Hasil daripada sikap toleransi dan perpaduan di antara kaum, akhirnya Tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan kekal menjadi negara yang aman dengan kepelbagaian adat resam sehingga kini. Pengaruh Asia dalam peradaban dunia. India. Hubungan India dengan rantau Asia Tenggara telah bermula sejak kurun kedua Masihi lagi. Kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera di Raja India telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dengan rantau Asia Tenggara. Negara terawal yang mendapat pengaruh India ialah Funan yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Kemudian pengaruh India tersebar luas ke Langkasuka, Kedah, Kuala Selingsing dan Tanah Melayu di Semenanjung. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ialah Sriwijaya yang muncul pada akhir abad ke-5 Masihi. China. Tamadun China merupakan salah satu tamadun terawal di dunia. Hubungan China dengan alam Melayu telah wujud sejak zaman dinasti Han sekitar tahun 140 sebelum Masihi. Kemunculan kerajaan Melaka telah meneruskan tradisi hubungan baik dengan kerajaan China yang membuka ruang jaringan yang lebih luas dalam penyerapan peradaban khususnya pada zaman dinasti Ming dalam abad ke-15. Pengaruh peradaban Asia, Timur Tengah. Pengaruh utama peradaban dari Timur Tengah ialah pengembangan agama Islam. Terdapat teori menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Perak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama pada 840 Masihi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042. Pasai telah muncul sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam yang boleh dianggap sebagai pusat tamadun Melayu Islam yang pertama di Kepulauan Melayu. Kemudiannya, Melaka telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi keseluruhan Kepulauan Melayu. Peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang akhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu dan Islam tahap dunia di Melaka pada kurun ke-15, Patani kurun 16, Aceh kurun 16 dan 17, Johor yang Lingga pada kurun ke-17. Pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu Islam telah melibatkan beberapa aspek, antaranya ialah agama, cara hidup, adab, kebudayaan, kesenian, kepercayaan, sistem ekonomi, perundangan, sistem pemerintahan dan pendidikan. Pengaruh peradaban Timur Tengah telah membawa impak yang cukup besar dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat Melayu. Kemasukan pengaruh Timur Tengah bukan sahaja menghakis pengaruh peradaban India, tetapi telah mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran hidup, cara hidup, sistem pemerintahan, perundangan dan pelbagai lagi. Namun, terdapat beberapa peradaban India yang tidak sepenuhnya hilang tetapi telah diadaptasi bersama dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Antaranya ialah hierarki pemerintahan, adat perkahwinan dan warisan kesenian. Adaptasi dan penyesuaian ini yang telah mengukuhkan lagi dan memperkayakan peradaban Melayu sehingga membentuk peradaban Melayu Islam. Pengaruh peradaban Barat. Pengaruh peradaban dari Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu khususnya Tanah Melayu iaitu kuasa daripada Portugis pada tahun 1511, Belanda pada 1641, British 1786. Peradaban Barat bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi telah membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara.
Walaupun pengaruh daripada Portugis dan Belanda tidak membawa impak yang cukup besar kepada negeri-negeri di tanah Melayu keseluruhannya melainkan Melaka, tetapi secara langsung maupun tidak langsung, ia membawa impak dari segi penerimaan beberapa istilah dalam penggunaan bahasa Melayu. Hanya setelah kemasukan kuasa daripada Inggeris ataupun British, pengaruh Barat jelas kelihatan khususnya dari sistem pemerintahan negara dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan etika, peradaban di mana agama dan politik dipisahkan. Selain itu, pengaruh Barat cuba mengembangkan ajaran Kristian yang telah mendorong para pendakwah daripada tanah Melayu untuk memperkiatkan lagi peranan mereka di tanah Melayu. Pengaruh peradaban Barat daripada Portugis. Portugis menjajah dengan tujuan untuk menguasai perdagangan dan mengembangkan agama Kristian. Mereka tertumpu di Melaka pada tahun 1511 hingga 1641, iaitu selama 130 tahun. Kesan utama penjajahan Portugis ialah kewujudan masyarakat Serani ataupun perkahwinan campur antara orang Portugis dan orang Melayu. Portugis juga telah memperkenalkan sistem tulisan Rumi. Telah wujud beberapa perkataan pinjaman yang telah digunakan sehingga hari ini, iaitu jendela, almari, garfu, tuala dan pelbagai lagi. Kedatangan Portugis juga telah membawa keruntuhan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kejatuhan Melaka membawa kemunculan kerajaan Melayu Riau. Pengaruh peradaban Barat daripada Belanda. Belanda telah menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC) pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Melayu. Belanda cuba menguasai perdagangan kain di India dan biji timah di negeri-negeri Melayu. Pusat utama Belanda ialah di Betawi, Jakarta, iaitu di Indonesia. Pada tahun 1641, Belanda telah menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan kerajaan Melayu Johor. Penjajahan Belanda tertumpu di Melaka selama 183 tahun, iaitu dari 1641 hingga 1824. Belanda telah menyekat kapal-kapal dagang supaya berdagang di Betawi. Penjajahan Belanda berakhir dengan Perjanjian Inggeris-Belanda ataupun dikenali sebagai Perjanjian London pada tahun 1824. Penjajahan Belanda tidak banyak meninggalkan kesan terhadap peradaban Melayu. Pengaruh peradaban Barat. Penjajahan Inggeris. Penjajahan Inggeris atau British telah membawa banyak implikasi yang besar terhadap perubahan tanah Melayu. Antara peristiwa penting yang berlaku ialah Francis Drake menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786, Perjanjian Inggeris-Belanda yang mengesahkan Inggeris di tanah Melayu, Perjanjian Bernini, James Brooke telah menawan Sarawak, Perjanjian Pangkor dan campur tangan Inggeris di Perak. Brunei telah menyerahkan Sabah kepada British, campur tangan Inggeris di Pahang. Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Pahang disatukan membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu, dan akhir sekali Johor menerima penasihat British yang pertama. Pentadbiran Inggeris di tanah Melayu telah mewujudkan pelbagai sistem pentadbiran semasa jajahannya di tanah Melayu, iaitu sistem residen, negeri-negeri selat, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan akhir sekali dasar desentralisasi. Seterusnya ialah konsep etika dari perspektif agama dan kepercayaan. Etika dalam Islam adalah akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Etika Islam juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya seseorang itu akan mendapat ganjaran pahala. Etika Islam ditarifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajar yang mana baik dan yang mana buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Peranan etika dalam agama Hindu ialah menyatukan Atmandiri dengan Brahman. Etika bergantung kepada prinsip Brahma, norma yang teratur dan bermalamat iaitu keadilan, kebaikan, kesucian, semua benar, semua sederhana dan semua indah. Etika Hindu diambil daripada kitab Veda iaitu melaksanakan ajaran agama Hindu dan upacara ibadat kepada Tuhan. Pengajaran Buddha diasaskan oleh Siddhartha Gautama. Kebanyakan etika Buddha bergantung pada kitab suci agama Buddha dan bukti antropologis dari masyarakat Buddhis tradisional. Menurut agama Buddha tradisional, etika Buddha bagi orang awam adalah tidak membunuh, mencuri, berbohong, pelecehan seksual atau minuman keras. Etika Asia berteraskan agama mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya. Sebagai contoh, berikut merupakan peta Sriwijaya dan India. Sriwijaya merupakan sebuah empayar maritim purba di Sumatera yang mempunyai pusat perkembangan agama Buddha terutamanya di Kepulauan Melayu. Rakyat di sana menjalinkan hubungan dengan negara luar seperti Amerika melalui perniagaan negara Arab. Maka dengan itu, mereka dapat menyebarkan agama Islam dengan luas. Konsep etika dalam kolonial dan pasca kolonial adalah sekularisme, iaitu kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing daripada kepercayaan agama. Sebagai contoh, kerajaan mempunyai kuasa mentadbir dan menghukum demokrasi dan undi, manakala sultan mengurus budaya dan agama Islam. Peradaban telah dikecualikan daripada Islam dan Islam menjadi pensyaratan ilmu agama. Pada tahun 957 sampai 969, penerusan ilmu pihak kolonial British masih diwujudkan dan negeri berusaha menguruskan budaya dan agama.
Pada tahun 1970, ilmu pihak kolonial British masih diwujudkan, tetapi kerajaan telah bermula mengarus perdanakan Islam dalam projek modernisasi negara. Pembinaan negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina, tetapi penduduk bukan Melayu lebih menitik beratkan pembangunan negara tanpa bangsa. Konsep etika. Sebelum bermulanya zaman pencerahan, terdapat dua zaman yang telah membawa kepada munculnya zaman tersebut. Yang pertamanya adalah zaman gelap. Zaman gelap juga dikenali sebagai The Dark Ages, merupakan zaman kejatuhan Eropah, di mana pada zaman ini peperangan, kebeluran dan penyakit adalah perkara lumrah. Zaman tersebut juga mengalami kemerosotan dalam bidang pendidikan, kehidupan corak perbandaran, perdagangan dan pusat pentadbiran. Kehidupan masyarakat pada ketika itu dikawal atau dikongkong oleh golongan gereja dan paderi. Raja adalah berkuasa mutlak pada masa itu. Yang keduanya adalah zaman Renaissance. Zaman ini berlaku pada abad ke-14 hingga 16, dikenali sebagai zaman kelahiran semula. Ahli falsafah dan cendekiawan barat mula mempersoalkan tentang memperoleh ilmu melalui kepercayaan dan keagamaan semata-mata. Zaman tersebut bermula disebabkan para cendekiawan barat menjelajah ke negara-negara Islam dan mempelajari ilmu rasionalisme. Aliran rasionalisme percaya bahawa akal adalah sesuatu yang penting dalam memperoleh ilmu, pengetahuan dan menguji pengetahuan. Dengan tersebar aliran rasionalisme, muncul zaman Enlightenment atau lebih dikenali sebagai The Age of Reason, iaitu zaman kewarasan. Zaman Enlightenment bermuncul ketika abad ke-17 dan 18. Zaman tersebut munculnya tokoh pemikir besar seperti Voltaire, John Locke, Baron de Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau. Enlightenment berkaitan dengan kebijaksanaan, kesedaran, kebudayaan, pendidikan, ketokohan terhadap percaya, kefahaman dan penyinaran. Zaman ini terdapat 3 tahap. Tahap pertama adalah berlaku pertelingkahan antara pihak pendukung dengan pemerintah. Tahap kedua adalah banyak karya-karya telah dihasilkan dan konflik pada tahap pertama telah sampai ke puncaknya. Tahap ketiga pula adalah berlakunya penyebaran idea pencerahan ini sehingga membawa perubahan politik dan sosial yang hebat. Seterusnya, merupakan tokoh-tokoh Enlightenment. Voltaire yang memasukkan unsur sastra, undang-undang, ekonomi, sains, kebudayaan dan adat resam. Baron de Montesquieu yang mempunyai 2 idea utama termasuklah bentuk pemerintahan sesebuah negara adalah berbeza mengikut iklim dan keadaan negara. Selain itu, doktrin beliau yang ditujukan dalam menentang pemerintahan mutlak di Perancis. Jean-Jacques Rousseau yang menegaskan kepada kebebasan individu. John Locke pula merupakan pengasas Enlightenment. Kepentingan atau kesan Enlightenment termasuklah politik, ekonomi dan sosial. Konsep peradaban yang pertama iaitu kolonialisme dan pasca kolonialisme. Ia merangkumi materialisme, positivisme dan individualisme. Konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu, Islam, pribumi, etnik Cina dan India Malaysia, kacukan peradaban seluruh dunia, kontemporari hingga lahir kerencaman sosial dan mengurus super diversity pada masa ini. Penulisan Furniville 1948 Burma dan Indonesia di 1930 dengan tepat menggambarkan masyarakat Malaysia Islam kontemporari sebagai hubungan sosial dan politik adalah adat, tidak sah. Kewibawaan bersifat peribadi berdasarkan kehendak dan bukan berdasarkan undang-undang. Adat dan kewibawaan sangat erat dengan agama. Tatanan sosial tidak bergantung pada undang-undang personal dan hak individu, tetapi atas kewibawaan peribadi dan kewajipan adat. Dan kewibawaan dan kebiasaan memperoleh sanksi mereka bukan dari akal tetapi dari agama. Oleh itu, struktur sosial adalah hierarki dari kewibawaan dari atas ke atas turun. Masyarakat seperti kasta sosial tidak akan kondusif mengalami perubahan sosial sebagai inisiatif dan kreativiti individu bukan teras utama dinamisme. Kerangka konsep dan teori Furniville, Wordsworth dan Posner diringkaskan dan dikelompokkan menjadi pada mulanya 4 dimensi tetapi kemudian dilanjutkan kepada 5. Dimensi ini adalah seperti berikut: tingkah laku kolektif versus pemerkasaan individu, rationality dan ilmuwanism versus emotive behavior, tingkah laku khusus versus universalistik, sistem sosial dibuka versus sistem sosial tertutup, tingkah laku moral versus moral. Konsep peradaban, konsep Timur dan Barat. Peradaban Timur merujuk kepada masyarakat Asia dan Islam, manakala peradaban Barat merujuk kepada masyarakat Eropah seperti Belanda dan Portugis. Peradaban Timur dan Barat mempengaruhi pelbagai aspek Malaysia, antaranya adalah dari segi kesenian. Sebagai contoh, peradaban Timur memperkenalkan tarian singa dari masyarakat Asia dan zikir rebana dari budaya Islam. Manakala peradaban Barat memperkenalkan aliran muzik Barat seperti rock, pop, jazz dan sebagainya. Sekarang, kita akan beralih kepada konsep peradaban yang terakhir, iaitu perspektif agama dan kepercayaan.
Seperti yang kita tahu, terbinanya Malaysia adalah atas kerjasama dari pelbagai kaum. Secara amnya, Malaysia mempunyai 3 kaum yang utama, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Selain daripada adat dan kepercayaan yang menjadi titik asas terbinanya perspektif masyarakat umum, agama juga memainkan peranan penting. Perspektif agama bagi bangsa Melayu adalah agama Islam, manakala kaum Cina adalah Buddha Taiwan dan kaum India adalah agama Hindu. Kesimpulannya, pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk di alam Melayu telah membina etika dan peradaban Malaysia berteraskan nilai disulami dengan rasional legal dan materialism sedunia. Sekian, terima kasih.